Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan peluang untuk bersama-sama pada petang ini dalam suasana panas di luar, dan kita pun telah merasai bah kepanasan selepas Presiden Pelajar KSIS bercakap sebentar tadi. Jadi petang ini kita amat terhad masa, jadi kita akan teruskan dengan pembentangan oleh ketiga-tiga orang sahabat saya. Di belah kiri saya sekali, saudara Muhammad Ikhwan. Background dia seorang mathematician, ahli matematik Islam, insyaAllah. Dan sebelah saudara Ikhwan ialah saudara Wan Muhammad Imran, Wan Muhammad Kamil. Oh, okay. Saudara Muhammad Hilmi Ramli, calon sarjana di KSIS, juga merangkap Presiden Himpunan Keilmuan Muslim, Hakim. Background dia merupakan pelajar dalam Islamic Legal Knowledge. Sebelah saudara Hilmi ialah saudara Wan Muhammad Imran, Wan Muhammad Kamil, merupakan calon kedoktoran di KSIS, juga merupakan pensyarah astrofizik di UKM. Background beliau dalam bidang fizik dan astrofizik, dan saya kira mereka ini satu gandingan yang mantap dari aliran sains dan aliran ilmu wahyu untuk menghuraikan satu topik yang saya kira sangat penting, saya rasa, untuk kita rangkumkan sebagai asas ataupun fondasi kita, perbincangan kita pada satu hari ini, separuh hari ini, yang berjudul Pandangan Alam dan Cabaran Keilmuan. Jadi setiap panelis diberi masa 10 minit, dan kemudian akan ada soal jawab sekitar 10 hingga 15 minit. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kepada saudara Muhammad Ikhwan untuk memberikan pembintangan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan pengurusi majlis, saudara Alif Basri, sahabat saya juga. Memanglah selepas nak suruh saya bercakap selepas Wan Ahmad Faisal bercakap ni memang satu merupakan satu kesukaran, satu cabaran untuk saya. Topik yang kita ingin bicarakan adalah berkisar tentang pendidikan tinggi dan cabaran intelektual dan pandangan alam dalam konteks pelbagai kemodenan, multiple modernity. Jadi saya ingat macam mana saya nak mulakan dengan apa ni lah. Pagi ni kita dikejutkan dengan satu berita lah tentang pesawat MAS yang hilang tu kan. Kenapa saya sebut tentang pesawat terbang ni? Sebab bagi saya, dalam banyak kalau minta saya untuk identify satu objek yang mewakili, yang padanya terdapat hampir semua, kalau tidak semua, ciri-ciri yang mendefinisikan kemodenan, saya rasa pesawat terbang. Sebab kapal terbang ni, dia adalah satu, kita boleh nampak contribution atau sumbangan ilmu sains dan teknologi yang sangat teliti dan sangat advance, yang sangat rumit, dan perkembangan teknologi yang sangat maju. Himpunan para jurutera, para saintis, macam mana dia nak koordinate untuk menghasilkan objek tu, bagaimana mereka apply teori-teori fizik dan matematik untuk just nak hasilkan satu bilah engine tu pun. Macam mana dia coordinate the management system, sistem pengurusan mereka, dia punya the communication, sistem komunikasi,
sampailah kepada sistem nak menjalankan syarikat penerbangan itu sendiri, nak cross border between nation states. Nation states, negara bangsa adalah satu konsep moden. Sebelum abad ke-17, abad ke-16 kita tak ada konsep nation states. The cooperation itself, Malaysia Airlines tu is a what we call cooperation, a legal person. Benda tu pun sebelum zaman yang kita panggil zaman moden ini, konsep itu tidak wujud, tidak diketahui. Konsep seumpama itu tidak lagi tak ada lagi. Dan juga kenderaan inilah yang menggantikan kapal layar dan binatang yang telah digunakan beribu-ribu tahun oleh manusia. Sebab manusia kalau nak mengembara jauh je, melintasi lautan mesti guna angin. Nak melintasi padang pasir mesti guna unta. Nak laju sikit guna kuda. Beribu-ribu tahun, itulah dia. Dan tiba-tiba dalam tempoh 300 tahun kebelakangan ni, perubahan-perubahan yang begitu mendadak berlaku dalam tamadun dan peradaban insan yang mengubah langsung cara hidup kita, cara kita berkomunikasi, cara kita bergerak di satu tempat ke satu tempat, dan cara kita menanggapi atau cara kita melihat alam semesta dan dunia dan diri kita sendiri, cara kita meletakkan diri kita sendiri di dalam alam semesta ini. Jadi itu satu cabaran yang puncanya ialah perubahan yang mendadak tu. Sejauh mana perubahan itu difahami oleh setiap individu, setiap insan yang hidup dalam dunia ini. Dan tentulah kita, bila kita lahir dalam dunia ni, kita tidak ada, kita lahir je kita tahu dunia ni dah macam ni. Kita tahu cabaran tu dah terpampang di depan mata kita ni. Jadi sebut nak kau terbang ni ada ni lah satu sebab baru-baru ni saya menonton satu filem tajuk dia Jobs, ataupun filem tentang pengasas Apple Computers atau Steve Jobs. Di pembukaan filem tu sebab apa saya sebut kau terbang, sebab saya tonton filem ni dalam kau terbang, sebab tu dia connect kat situ. Saya tertarik dengan sedotan video yang dia tunjukkan dekat awal filem tu. Steve Jobs dia kata, I will present to you a device that will store thousands of items that can touch your heart, all of them in your pocket. So I present to you the iPod. Okay. So now thousands of items that can touch your heart is in your pocket. This item, you can store them, you can store within this item not just songs. Okay, ni dah bukan Steve Jobs, ni saya lah. Steve Jobs dia dah berhenti kat situ. Kita boleh store other kinds of information. Kita boleh masukkan, kita tahu lah kan, hard drive. Kita boleh masukkan bacaan Al-Quran. Kita boleh masukkan kuliah-kuliah ilmu. Kita boleh masukkan buku-buku, kitab-kitab ilmu-ilmu. Everything in your pocket. Now when you put that device, bila kita letakkan alat tu di dalam poket kita, sebenarnya kita membawa satu alat yang di dalamnya ada ayat Quran, ada ilmu, ada. Adakah dengan itu bermakna kita adalah orang yang berilmu, membawa ilmu? Adakah dengan kita ada device yang boleh store keseluruhan bacaan Al-Quran dalam semua qiraat, adakah itu membuatkan kita seorang yang hafiz? Okay. So this is antara natijah kemodenan yang dijelmakan di depan kita. It's very tempting ataupun sangat mengujakanlah tentang hal ni. So kalau kita kata tidak, saya kita kata okey, itu tak bermakna saya seorang hafiz, itu tak bermakna saya seorang berilmu. Okey, apakah pula sekiranya kalau
kita menghafaz ayat Quran, kita boleh bunyikan ayat Quran itu seperti mana alat itu boleh bunyikan ayat Quran itu, adakah kita seorang yang berilmu? Soalan yang sama. Saya tak nak jawab soalan ini. Saya hanya lontarkan soalan ini supaya kita fikirkan. Sebab soalan yang seterusnya ialah, apakah itu ilmu sendiri? Sebab cabaran yang datang kepada kita ni, dia dah merungkai kita punya kefahaman terhadap konsep-konsep yang asas dalam kehidupan kita. Kalau sebelum ini tidak pernah, mungkin kita tak perlu sangat untuk address, mungkin dalam kumpulan tertentu aja kita perlu bicarakan tentang ini. Tapi sekarang ni kita perlu mengungkapkan kembali, memberi faham kembali apakah yang dimaksudkan dengan ilmu. Okay, apakah ilmu itu? Sesuatu yang seperti maklumat yang kita tahu, yang sebelum ni kita tidak tahu. Bila kita ada ilmu itu, sekarang kita tahu. Apakah ilmu itu sesuatu yang memberikan kita penyelesaian kepada masalah-masalah kehidupan atau apa? Soalan saya berlatar belakang matematik, jadi saya bagi contoh dalam matematik dulu. Okay. Kalau dalam matematik, kita kaji tentang sifat-sifat nombor, persamaan, ketaksamaan dan objek-objek geometri antara objek-objek kajian. Dan kita kaji sifat-sifat, kita ungkapkan sifat-sifat itu dalam bentuk teorem. Teorem ni dalam bentuk persamaan apa semua lah. Kita boleh ajarkan teorem ini kepada pelajar sekolah, teorem Pythagoras. Untuk semua segitiga sudut tegak, kuasa 2 bagi hasil tambah kuasa 2 bagi sisi sama dengan kuasa 2 bagi hypotenuse. Kita boleh ajarkan kepada ini. Kita boleh ajarkan kepada pelajar sekolah persamaan Euler. E kuasa I pi tambah 1 sama dengan kosong. Dan pelajar ni boleh gunakan formula tu. Dia boleh hafal, dia boleh gunakan formula tu. Tetapi Euler sendiri apabila menemukan formula itu, dikhabarkan dia menitiskan air mata. Dia nampak E to the power of I pi plus 1 ni equals 0 tu, to him is so beautiful. Macam sebelum ni benda tu tidak jelas pada pandangan batin. Tapi bila dia nampak aja, dia sedar tentang kebenaran formula tu, dia menitiskan air mata. Begitu juga dengan teorem Pythagoras. Kita boleh hafal dan kita boleh jawab soalan periksaan. Tapi bagi orang yang tahu pembuktian teorem Pythagoras tu, dia boleh tiba-tiba dunia ni macam terang menerang. Itu apa yang kita panggil ilmu dalam objek ni adalah persamaan dan objek geometri. Bagaimana pula kalau ilmu mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, tentang sifat-sifatnya, tentang Nabi, tentang para anbiya, para rasul, para awliya, ilmu yang menjelaskan hakikat penciptaan alam semesta, ilmu yang akhirnya membawa kita kepada mengenali Allah SWT, mengenali para rasul, mengenali para awliya, dan seterusnya. Kita boleh mempertahankan dan memperkembangkan agama ini dan mempertahankannya. Orang yang memahami, yang mendapat ilmu yang seperti itu, compare dengan Euler, dengan orang yang faham teorem Pythagoras tu, bagaimana pula kita rasa? So kita tahulah, kalau kita baca kitab, kita baca Quran, kita tahu description orang-orang ni, dan bila kita lihat itu, kita tahu, kita faham. Tidak hairanlah kalau orang ni pun kita kan. Dan tempat dalam konteks moden, sepatutnya institusi pengajian tinggi atau universiti inilah tempat orang-orang seperti ini berkumpul. Allahu a'lam. Terima kasih kepada saudara Afwan. Banyak persoalan boleh dibincangkan. Cuma satu poin yang saya ingin highlightkan, antara objek ilmu dan ilmu untuk difikirkan. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kepada panelis kita kedua, saudara Muhammad Ilmi Ramli, untuk membentangkan 10 minit saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara Alif, diseraikan juga rakan pembentang, saudara Ikhwan, Wan Emran, serta rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita membaca syukur kepada Allah Ta'ala kerana mengizinkan untuk KSIS menyambut sambutan 3 tahunnya. Dan saya rasa ini merupakan julung kalinya sambutan seperti ini. Dan saya rasa berbangga sebab melihat kehadiran para peserta sekalian, kira-kira latar belakang, peringkat umur, jantina, profession dan sebagainya. Dan saya yakin bahawa apa yang kita mahukan ialah melihat penjelmaan budaya ilmu di peringkat yang paling tinggi. Sebab itu dalam Islam kita berkeyakinan bahawa masalah ataupun hal yang paling utama ialah ilmu. Seperti mana yang dikatakan oleh sahabat saya tadi, saudara Ikhwan, segala permasalahan yang ada pada hari ini kita tidak nafikan. Masalah politik, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah peribadi, masalah keluarga, semuanya ada masalah. Tetapi kadang-kadang kalau kita tidak berhati-hati dan kalau kita tidak mempunyai neraca yang betul untuk kita menganalisis masalah, kita akan terperangkap dan lemas dalam persoalan masalah yang hanya bersifat simptom. Tetapi kalau kita ada neraca yang betul, kalau kita menggunakan kerangka berfikir yang betul dan telah digariskan oleh para ulama kita yang lepas, kita akan tahu bahawa masalah ataupun punca kepada masalah yang ada ini, salah satunya adalah masalah ilmu. Dan masalah ilmu ini bukan kita katakan melawan kepada kejahilan. Ilmu versus jahil. Kita berkeyakinan bahawa hari ini ramai telah mendapat akses pendidikan, telah ada ruang untuk membaca buku, untuk membeli buku, mendapat segala bahan-bahan ataupun maklumat yang kalau kita Google, kita akan berjalan-jalan secara bersia-sia di Google, kita akan dapat macam benda. Tetapi mungkin kalau kita tidak perhatikan juga bahawa masalah ilmu yang kita katakan tadi ialah masalah salah tangkap ilmu. Masalah ilmu yang telah dicemari dan yang telah diseludupi oleh faham-faham yang asing yang datang daripada barat. Sebab itu bila bercakap akar permasalahan ilmu ini, kita harus jelas bahawa ilmu ini ada potensi untuk dikotori, untuk disalah guna dan disalah faham. Sebab ilmu itu tidak bersifat neutral. Ilmu itu adalah bergantung kepada mereka yang membentuk ilmu itu dan mereka yang melahirkan suatu ilmu itu. Jadi dalam konteks ini, KSIS kita alhamdulillah kita rasa berbangga sebab satu, sambutan tadi. Yang keduanya, penjelmaan budaya ilmu itu harus kita lalui 3 peringkat yang utama. Keyakinan kita. Kalau dalam Islam kita ada ilmu yakin. Kita baca buku, kita tengok orang, kita baca buku, kita tahu ada tradisi ilmu di Baghdad, seperti mana Baitul Hikmah sebelum ini. Kita baca sejarah-sejarah yang lepas. Itu peringkat ilmu yakin. Dan kita ainul yakin. Kita melihat sendiri. Contohnya kawan kita membaca buku, dan buku yang dibaca itu bukan buku yang calang-calang buku, tetapi buku yang penting yang kita melihat akan kita berbincang, berbahas. Itu merupakan kategori kedua, keyakinan kita. Tetapi dalam Islam, ilmu dan ini tidak sempurna. Melainkan kalau kita pergi ke tahap yang paling tinggi, iaitu hakul yakin. Kita sendiri merasai nikmat dan budaya ilmu sendiri. Jadi dalam konteks ini, apabila kita mengetahui bahawa permasalahan ilmu itu bersifat kekeliruan, salah tanggap. Jadi cara untuk kita ataupun pendekatan kita menangani masalah ilmu ini adalah kena menggunakan kerangka ilmu juga. Kalau kita tahu akar masalah itu, sebenarnya kita telah mengetahui sebahagian daripada jawapan masalah. Masalahnya kalau kita lapar contohnya, kita tak tahu kenapa kita lapar. Rupanya kita lapar sebab kita tak makan setiap hari tadi. Jadi bila kita dah tahu akar masalah kita lapar sebab kita tak makan setiap hari. Jadi kita tahu nak cari masalahnya, tahu nak cari jawapannya. Separuh daripada jawapannya ialah kita pergi kedai makan.
Tapi kalau kita tak tahu masalah, kita lapar, kita fikir-fikir, berfalsafah, berfikir, meronda-ronda di Google, kenapa lapar? Apa itu lapar? Siapa orang yang lapar contohnya? Jadi benda itu tidak selesaikan masalah. Jadi akhirnya kita tak akan temukan jawapan, malah mungkin kita akan lemas dalam kita punya pencarian maklumat tersebut. Sebab itu hal ini harus kita perjelaskan bahawa untuk menangani masalah akar ini yang bersifat kritikal ini harus menggunakan rahsia ilmu juga. Sebab itu jika ini tidak diatasi, dia akan menyebabkan berlaku kita hilang disiplin untuk meletakkan sesuatu di tempat yang sepatutnya. Kalau ilmu itu tidak jelas, kalau ilmu itu tidak berdasarkan faham-faham yang telah diajar oleh para ulama kita, kita ada kecenderungan untuk mentafsirkan ilmu di tempat yang sempit. Ya, contohnya berlaku penyempitan dan perkembangan sesuatu istilah itu, ilmu itu sendiri. Contohnya, jika kita menghadapi salah tangkap ilmu, kita ada kecenderungan untuk menyempitkan ilmu itu yang bersifat empirikal saja. Jadi kita telah mencabut unsur-unsur yang bersifat kerohanian, contohnya ketuhanan, rasul, sumber-sumber ilmu, dan berbagai-bagai hal yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat metafizik atau kerohanian. Justru itu segala judgement kita, penilaian kita akan bersifat material. Kalau benda itu tidak mendatangkan sesuatu yang bermakna kepada diri, tetapi benda itu mendatangkan keseronokan, jadi itu adalah ilmu. Nah, kalau benda itu mendatangkan suatu benda yang kita tidak melibatkan faham-faham kerohanian, jadi kita akan bersetuju dengan pandangan itu. Sebab itu kita hilang seni ataupun disiplin untuk meletakkan sesuatu di tempatnya berdasarkan permasalahan ini. Masalah ini akhirnya akan ada kecenderungan di kalangan kita untuk kita bersifat leveling, kita menyamaratakan, sebab kita tak ada disiplin. Antara Mawi dan Siti Nurhaliza pun berbeza. Mereka dalam kategori yang berbeza, kan? Dalam sudut yang paling senang itu pun kita boleh bezakan. Contohnya kalau kita nak menganjurkan konsert, kita akan bayar lebih kepada siapa? Semua tahu kan? So yang kategori itu kita tahu. Tapi dalam konteks ilmu, sebab kita benda ni terlalu halus sifat dia, kadang-kadang kita terlepas pandang. Dan disebabkan sikap kita itu, kita ada kecenderungan untuk meletakkan para ulama kita ni dalam kategori yang sama. Ibn Taymiyah sama Imam Ghazali, mereka dalam kategori yang sama, tetapi sumbangan, disiplin dan tingkatan rohani mereka berbeza, tingkatan intelektual mereka berbeza. Sebab tu kehilangan disiplin ini menyebabkan kita berlaku kezaliman. Kita ada kecenderungan untuk akhirnya bukan menzalimi ilmu itu sendiri, tetapi menzalimi orang yang berilmu itu. Contohnya kalau kita membaca karya-karya yang ditulis oleh setengah ulama ataupun ilmuwan yang muktabar, dan kita baca buku para orientalis bercakap benda yang sama, hal metafizik, hal falsafah Islam, hal sejarah, kita ada kecenderungan untuk mengatakan ini subjek yang sama, ini buku yang sama, ini penerangan yang sama. Tetapi kadang-kadang kalau kita tidak cermat dan kita tidak berhati-hati, kita membuat kecenderungan penyamarataan, labeling, dan akhirnya kita sendiri tak tahu apa yang kita nak buat, dan akhirnya kita menjadi hakim kepada diri kita sendiri. Walhal dalam Islam, sepatutnya prinsip kita ialah kita minal maklum ilal majhul. Kita pada satu tempat yang kita yakin, berpandukan para ajaran para ilmuwan kita, kita pergi kepada tempat yang kita tidak tahu. Itu namanya progress, development. Dan saya rasa saya pun telah mendapat amaran kepada pengurusi. Tapi bagi saya, untuk mendapat segala kefahaman bukan dalam tempoh 10 minit atau 20 minit lah. Dan apa yang di peringkat Cassius buat ini adalah merupakan antara cebisan-cebisan untuk meningkatkan motivasi kerohanian. Sebab dalam, saya rasa kita yakin bahawa dalam hal untuk bercakap tentang bahasa, sejarah, falsafah, agama Islam, akidah tertinggi sekarang ni, benda tu tak popular.
Sebab tu kita harus berkeyakinan bahawa di sebalik masalah-masalah yang berlaku ini adalah benda-benda yang atik, benda yang dah established. Imam Zarruji dalam kitab dia Ta'lim Tariqul Ta'allum, alaikum bil atik, hendaklah kamu berpegang kepada benda yang dah established. Dan antara benda yang established itu adalah pembincangan seperti ini. Jadi saya tidak mahu menzalimi rakan-rakan saya yang akan datang. Saya ucap terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Helmi. Semakin mendalam perbincangan kita, walaupun dalam masa yang singkat, antara kata kunci yang saya boleh kongsikan, simptom versus masalah akar, iaitu masalah ilmu. Jahil versus confused ataupun keliru. Ilmu itu tidak neutral. Pentingnya kerangka ilmu, pentingnya neraca ilmu, dan golongan sufas ta'iyah atau golongan sufis. Maknanya perkara-perkara ini boleh dibincangkan dengan lebih lanjut. Tanpa membuang masa, saya serahkan kepada saudara Wan Muhammad Imran untuk membentangkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kelebihan menjadi speaker yang terakhir dalam adalah kebanyakan benda yang kita ucap telah pun diucapkan oleh orang sebelum kita. Jadi tugas kita yang pertama adalah untuk merumuskan saja dan menokok tambah. Saudara Ikhwan bermula dengan mengemukakan perbezaan di antara ilmu dan maklumat, dan memandangkan saya merupakan pensyarah di sebuah universiti di Malaysia. Saya sedar bahawa meskipun benda nampak mudah, beza di antara ilmu dan maklumat, kata Amu sudah beza, jadi sepatutnya mengisyaratkan kepada kita bahawa ia merujuk pada dua perkara yang beza. Tapi sebenarnya di kalangan mahasiswa, di kalangan pensyarah sekalipun, perbezaan antara kedua itu tidak betul-betul digarap. Dan ini dimanifestasi barangkali salah satunya apabila dalam sistem pendidikan kita amat menitik beratkan tentang penilaian yang bersifat peperiksaan. Seakan-akan pencapaian jatuh bangun ataupun baik atau buruknya seorang pelajar itu boleh diungkapkan dalam bentuk angka yang kemudiannya akan mewakili keseluruhan tahap keilmuan pelajar tersebut. Barangkali satu cara untuk memecah kebuntuan dalam perbincangan tentang isu penaksiran berasaskan sekolah ini adalah bukan sangat memfokuskan kepada sama ada perkara itu membebankan guru ataupun tidak. Of course, at certain level ianya masalah pelaksanaan, tapi lebih dalam daripada itu ialah masalah tentang bagaimana kita menilai seorang itu telah menguasai suatu perkara ataupun tidak. Dan dalam penggunaan saya akan dari masa ke masa akan memetik isu-isu semasa untuk menunjukkan bagaimana apabila kita cakap tentang pandang alam ini, ianya bukan suatu seperti yang disebut oleh saudara Ikhwan, bukan suatu yang teoretikal, bukannya suatu mainan orang yang suka berfalsafah, tapi sekiranya difahami dengan betul, ia boleh menjadi satu peta, satu kerangka yang akan membimbing kita ke arah kefahaman yang jelas, yang akhirnya akan memberikan keyakinan, akan memberikan kedamaian, kebahagiaan. Sebab itu akhirnya tujuan kita menuntut ilmu, bukan sangat sebab kita ingin mendapat kerja ataupun ingin menarik perhatian orang yang kita ingin kejar ataupun menjadi kaya, tetapi akhirnya untuk kebahagiaan. Right, jadi saudara Ikhwan, beliau menegaskan perbezaan di antara ilmu dan maklumat. Kemudian disambut oleh saudara ataupun Abang Helmi apabila beliau beliau mengatakan bagaimana sekiranya kita ilmu yang kita miliki itu rosak ataupun telah dicampur adukkan dengan ilmu, dengan sesuatu yang menyaru sebagai ilmu, maka ia akan menjurus kepada keruntuhan adat, di mana seorang itu tidak tahu tempatnya, dan apabila tidak tahu tempatnya, maka ia tidak tahu tempat benda-benda lain juga. So it's a double ignorant. Dan apabila kita bercakap mengenai keruntuhan adab, seperti yang disebutkan oleh Kausaran Ilmu Keruntuhan Adab, seperti yang disebutkan oleh saudara Ikhwan dan saudara dan Abang Hilmi, penting untuk ditegaskan di sini bahawa we are not talking about simple ignorance. Kita bukan bercakap tentang kejahilan yang biasa, bukan orang jalanan, bukan orang bukan. It's not that you do not know, it's you don't know that you don't know. So seperti mana seorang yang sakit tapi tak tahu dia sakit,
Dan untuk orang itu menjadi pulih, dia harus tahu first, dia harus tahu dia sakit. Dan keduanya, dia harus tahu siapa yang boleh menyembuhkannya. Masalahnya di kalangan kita sekarang ini, kadang-kadang kita tak tahu yang kita sakit. Kalau orang bagi tahu kita sakit, dia kata, well, you are sick as well. The relativist say that. Bila kita kata you are wrong, they say, well, you are wrong as well. So in the end, ini penyamarataan yang disebutkan oleh Abang Ilmi tadi. We are living in an age where we revere nothing and we level everything. Kita tidak menyanjung apa-apa dan kita meratakan segala benda. So in the end, masing-masing masing-masing berada dalam kesesatan, I suppose. Dalam yakni masing-masing tidak tahu diri di mana dan hendak ke mana. Agak ironi sebab dalam masyarakat kita sekarang yang hidup dengan teknologi maklumat, Facebook, Twitter, di mana kita mudah berkomunikasi, kita menjadi lebih terpisah. Meskipun kita boleh berhubung, tapi dari segi terpisah dari segi kebolehan kita untuk menyepakati sesuatu. We are in an age where we like to differ, we like to disagree. I think kerana kita telah menganggap bahawa perbezaan itu adalah satu tanda kemajuan. Yakni kalau kita ingin maju, maka kita harus berbeza dengan orang yang datang sebelum kita. Dan berlanjutan daripada apa yang disebut oleh Ikhwan dan Abang Ilmi tentang mudahnya tentang kerosakan ilmu, kemudian kerutan adab. Kalau menurut Prof. Atas, dua perkara ini adalah the premises for the third thing, yakni kedua perkara ini merupakan suatu menyediakan suatu keadaan yang subur di mana kepimpinan palsu boleh bangkit. Dan this is the third link, the completing link. Sebaik saja kita buat bangkitnya kepimpinan palsu itu, maka the cycle is complete and the cycle will go on. Dan di sini Imran teringat satu patah dalam bahasa Latin yang Imran sering kongsikan dengan kawan-kawan Imran. Berkata dalam bahasa Latin ada sebuah patah yang mengatakan the corruption of the best is the worst, and the English say that the fish starts rotting from the head. Yakni dan ini apa yang cuba sampaikan oleh Prof. Atas apabila bercakap mengenai pimpinan palsu. Yakni apabila suatu masyarakat itu rosak, masyarakat itu keliru, masyarakat itu tidak tahu hala tuju, you don't blame the sellers at Chowkit. You don't blame the orang bawah-bawahan ini because they are not given the responsibility. Tapi kita semua yang memiliki ilmu pengetahuan, yang masing-masing telah memberikan sumbangan, kitalah yang harus ditanggungjawabkan. Sebab apabila Prof. Hatta menyebut tentang pemimpin, itu tidak terhad pada pimpinan politik semata-mata. Lebih penting lagi pimpinan dalam bidang ilmiah, dalam bidang budaya, dalam sejarah, dalam bidang agama. Pimpinan yang berteraskan bukan kuasa politik, tapi berteraskan kuasa yang datang daripada ilmu yang benar. It is a knowledge-based leadership, if one needs to find the term. Nowadays we need to coin terms just to state something that's so obvious. Misalnya baru-baru ini di Kongres Pengajaran dan Pembelajaran UKM sedang heboh mengatakan tentang inovasi-inovasi dalam pendidikan. Dan salah satu inovasi yang disebut adalah apa yang dipanggil sebagai naked teaching, di mana maksudnya adalah selama ini pensyarah hanya memberi kuliah dalam dewan kuliah, maknanya dalam dibatasi oleh dinding kuliah. So this business of naked teaching is the lecturers are supposed to meet the students outside the classroom. So it's naked in the sense that you are face to face, you do a frontal with the lecturer. Dan yang kelakarnya di kalangan pensyarah, setengah pensyarah UKM dan pentadbir, mereka sibuk membincangkan bagaimana ingin menterjemahkan ini ke dalam bahasa Melayu. We call it pengajaran telanjang atau pengajaran bersemuka. Dan Imran tak pasti apa yang menyedihkan, sama ada golongan ini tidak sedar bahawa konsep ini bersalahan dengan jiwa mereka sebagai seorang pengajar ataupun tanggapan mereka bahawa dengan menterjemahkan kata itu dalam bahasa Melayu, kononnya bahayanya ataupun keasingannya itu telah hilang.
But then I suppose to false leaders, those kind of things are normal. Dan satu lagi, pemimpin palsu ni biasanya mereka tidak berupaya untuk memunculkan idea mereka sendiri. Even the idea of naked teaching, I think they took it from the title of one book that was written in the West. Tapi mereka ingin menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Saya fikir, Imran fikir, supayanya apabila mereka menjajanya kepada pensyarah UKM yang lain, mereka boleh berbohong. Mereka kata, well, this is as if this is jazz. We should be wary of people like that, and we should not be afraid to say that they are wrong. Because I think kita hidup di zaman di mana kebejatan, kekeliruan sedemikian sudah menjadi lazim. Prof. Latas dia pernah sebut dalam satu syarahannya, dia kata, meskipun dalam peribahasa Melayu kata kita mesti macam ikut resmi lalang, mesti tunduk apabila berilmu. Tapi dia kata kalau semua lalang, then how do you know? Macam mana nak bezakan lalang dengan meranti sekiranya semua pun everything is semuanya lalang. Jadinya apabila kita bercakap tentang kepimpinan palsu, kita harus sedar bahawa perubahan itu bukannya terletak pada orang lain, bukannya terletak pada sistem, tapi harus bermula pada diri sendiri. Minggu lepas masa sesi perkongsian di UIA, Imran melakukan perkongsian dengan mengatakan bahawa jangan, sekolahnya golongan muda budi, jangan beranggapan bahawa kalian boleh merubah dunia dalam sekelip mata. Focus on what you can do to those around you with what you have from where you are. Sebab mungkin pemimpin palsu ini satu ciri dia adalah mereka tidak kenal diri mereka sendiri, justru cuba menggapai langit, sedangkan mereka hanyalah barangkali mereka tidak bisa terbang. Jadi so that is the three link basically. As I said, kita mula dengan kerosongan ilmu, kemudian itu akan menyebabkan keruntuhan adab yang akhirnya menyediakan keadaan yang subur untuk bangkitnya pemimpin palsu, and then the cycle goes on and on. Jadi I've been given the letter, the message, so I think I'll end there. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Wan Imran. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada para muadib kasis ke majlis kita pada petang ini. Jadi saya antara kata kunci peranan muadib atau pendidik dalam membentuk insan, matlamat ilmu, kebahagiaan dan juga three vicious cycle yang pernah diungkapkan oleh Yang Mulia Tan Sri Profesor Dr. Sulaiman Hakim Alatas dalam Risalah untuk kaum muslimin dan Islam and Secularism. Jadi kita ada lebih kurang 10 minit untuk mengajukan soalan kepada para panelis kita. Saya rasa untuk pusing pertama cukup 3 soalan dahulu. Dipersilakan. 1, lagi 2. Okey, silakan. Saya Abdurrahman Sofyan dari Indonesia, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Indonesia. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya menjanggalkan hati saya. Mohon maaf sebelumnya saya belum bisa bahasa Melayu. Kita tahu al-Islam huwa dinul wahyi, nazala bidinul wahyi. Agama Islam datang dengan agama yang wahyu yang berbeda dari agama-agama yang lain. Pertanyaannya, bagaimana Islam bisa selaras dengan modernitas sementara hari ini kita lihat begitu banyak ulama-ulama Islam sendiri yang menentang terhadap sains dan teknologi, jikalau kita melihat filsafat Whitehead misalnya dari Amerika, nyatakan bahwasanya agama adalah keselarasan, adalah dalam bentuk transformasi dari nilai-nilai manusia dalam kehidupan seperti itu. Atau dalam beberapa kamus-kamus tentang pengetahuan, bahwasanya agama adalah bentuk ritual yang dimana terdapat di dalamnya sebuah kitab suci atau ajaran dan sebuah keyakinan yang diyakini. Sementara bagaimana dengan Islam? Bagaimana Islam memposisikan wahyu
bagaimana Islam memposisikan akal, sementara banyak dari kalangan-kalangan Muslim yang memposisikan akal dan wahyu ini sebagai sebuah perbedaan dan kesenjangan yang sangat jauh. Saya rasa ini begitu menarik ketika kita kongsikan atau ketika kita setarakan dengan nilai-nilai modernitas seperti itu. Mungkin itu pertanyaan. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tadi saya berikan pada penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Imam faham soalan dia adalah bagaimana kita apakah sikap dan pendirian kita terhadap sains teknologi. Itu bukan soalannya. Sebelum kita terjun ke isu tentang sains dan agama ini, sebab ada sesi selepas ni pun tentang sains dan agama, sains ini, kita harus jelas bahawa bagaimana kita memahami sains itu dan bagaimana kita memahami agama. Sekiranya kita memahami sains hanya sebagai produk, yakni teknologi semata-mata, memang dan if we understand, kalau kita faham sains hanya sebagai produk dan bukan sebagai cara berfikir misalnya, maka merasa mungkin tidak akan ada banyak sangat masalah di antara teknologi yang agama per se, yakni tiada apa-apa dalam agama Islam yang mengatakan kita tak boleh menggunakan mikrofon, tak boleh menggunakan handphone. Tapi sekiranya kita mempunyai faham yang lebih luas tentang sains, takrif sains, bukan kepada proses, bukan kepada produk semata-mata, tapi kepada prosesnya, cara berfikir, bagaimana, apa soalan yang kita fikir, apa yang kita pilih untuk jawab dalam bidang sains, apa kaedah yang kita gunakan, bagaimana kita nak tahu sama ada kita tiba kepada jawapan yang sah atau tidak. Kalau sains itu dimaksudkan cara berfikir, kaedah berfikir, akan tak semestinya akan timbul pertentangan. Tapi agama Islam khususnya, semua agama, tapi agama khususnya Islam will have something to say about that. Kerana akhirnya agama, mana-mana agama Islam khususnya akan menganjurkan satu pandangan alam yang akan menetapkan apa yang benar dan sah menurutnya, that will dictate what is true and what is real according to it. Dan sains, sebenarnya sains moden, kadang-kala mencabar apa yang agama sabitkan sebagai benar dan sah. Misalnya dalam simple example, dalam Al-Quran disebut bahawa insan yang pertama diciptakan adalah Nabi Adam. Tapi teori biologi yang berasaskan faham evolusi mengatakan bahawa manusia berkembang maju daripada haiwan yang lebih rendah, yang lebih kurang rumit sifatnya. Jadi di situ pun sudah ada, boleh dilihat akan ada pertentangan, because either you accept the conclusions of modern science or you accept what is contained in the Quran, and the Quran is quite explicit that the first man is Prophet Adam. Jadi di situlah timbulnya pertentangan ataupun in that case pertentangan di antara sains dan agama, yakni you cannot have both, you either must pick one or the other. Tapi ini menjurus juga pada perkara yang kedua, agama itu, bagaimana kita faham agama itu. Sekiranya agama difahami sebagai ritual atau sebagai aspek perundangan, aspek luarannya semata-mata, solat dan semuanya semata-mata, then memang agak sukar bagaimana kita ingin bawa perbahasan agama itu dalam bidang sains, because if you show, because nowadays even the muazzin uses handphone. So if you were to go around say that technology is haram for Muslims, then you will be a hypocrite. Tapi kiranya kita memahami bahawa agama itu, agama Islam itu bukan saja ritual tapi juga mewakili sebuah peradaban. Then I think the dialogue between Islam and science will be much more enriched. I think cumanya pertentangan kita sekurangnya Islam terhadap sains itu, pertentangan kita berpunca daripada penyempitan sains tentang tanggapannya tentang alam ini, bahawa alam ini hanyalah aspek fizikal, dan juga penyempitan sains tentang diri kita, yakni manusia hanya boleh mendapat ilmu yang asasnya empirical.
So berlaku dua penyempitan di situ. Apa yang kita lihat pun disempitkan hanya pada aspek kebendaan, dan daya kuasa manusia untuk menanggapi alam itu pun telah disempitkan. It is as if you say that, well, from this day onwards you can only look the world through a green filter, so everything looks green to you. And then that leads you to conclude that, well, therefore everything in the world must be green. Jadi if you were to ask me, jikalau saudara bertanya saya apa punca titik pertentangan di antara apa masalahnya dengan sains moden sebenarnya dari sisi pandang Islam adalah penyempitan yang dianjurkan oleh sains terhadap terhadap alam tabi'i ini, dan juga terhadap daya kuasa insan untuk menanggapi alam. But then, you know, that is just that's the tip of the iceberg. Tapi saya fikir mungkin rakan-rakan saya dalam sesi sains dan seni akan mengupas lebih lanjut, insyaAllah. Mungkin saya nak komen sikit tentang saya tak nak jawab soalan ni, tapi just nak soalan sains dan agama ni, kita persoalkan sebenarnya sains ni satu ilmu yang dah berkembang ni. Punca kalau kita tengok sejarah pun, bagaimana titik permulaannya perkembangan sains moden ni pun dalam tamadun Islam sendiri pun. Tapi bagaimana dia boleh berkembang dan sampai ke satu tahap yang akhirnya rumusan-rumusan yang terdapat dalam sains itu boleh mencabar pula rumusan-rumusan yang terdapat dalam agama, adalah apabila kita boleh persoalkan kembali epistemologi dan falsafah sains itu sendiri. Kita kena kembali pada epistemologi dan falsafah ni. Dan Rupert Sheldrake, seorang ahli sains biologi, dia menulis satu buku, Science Set Free. Dalam buku tu, di chapter yang pertama tu sendiri dia listkan, disenaraikan 10 dogma sains moden. Dia kata 10 dogma ni adalah dogma-dogma yang kita kena terima sebagai saintis. Kita tak boleh persoalkan. Masa persoalkan aja dalam conference dia, habis lah, you're no longer scientist. So dia kata, siapa kata sains tak ada dogma? So kalau kita nak address persoalan ni, kita pergi pada unsur-unsur yang begitu dalam sains. Kita bukan pergi sangat pada conclusion tu, kita pergi pada epistemologi, pergi pada falsafah sains. Kita persoalkan, macam mana ahli sains tahu bahawa sains adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan ilmu? Adakah cara dia untuk sampai kepada conclusion itu adalah saintifik, menepati kaedah sains yang mereka sendiri imani, ataupun bagaimana? So daripada di situ nanti kita boleh bukanlah. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, terima kasih pada saudara Ikhwan dan Imran memandangkan masa yang suntuk. Saya kira sedikit konklusi sebelum saya melabuhkan tirai untuk sesi pertama ini, bahawa pentingnya pandangan alam Islam, pandangan alam ini kerana ia akan membentuk peribadi seorang individu Muslim itu sendiri. Kerana berbezanya pandangan alam Islam dan pandangan alam Barat, dia akan menatijahkan bagaimana kita memandang sesuatu perkara. Jadi untuk memahami pandangan alam itu, sudah pasti kita akan berhadapan dengan cabaran-cabaran keilmuan secara dalaman dan luaran. Dan saya kira perbincangan kita bukan hanya sekadar pada petang ini ataupun sesi pertama ini hanya mukadimah. Diharapkan sahabat-sahabat sekalian boleh rungkaikan lagi dalam sesi 2 dan 3 dan ataupun pada malam ini sendiri oleh guru kita, Syed Muhammad Akib Al-Atas, untuk membincang lebih dalam berkaitan pandangan alam Islam. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja untuk sesi pertama ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang terlibat dan juga pada panelis yang dikasihi. Dengan itu saya serahkan kepada saudara Syafiq.